yang ku pinta rahmatmu, ampun dan berkah. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah doa ini dari insan biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Walau tak punya benda, walau tak punya harta, yang ku punya hanyalah iman yang setia, taat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa virus corona wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan wa syukralillah. Muslimin muslimah, sidang pendengar, sidang penonton yang bersama dengan Radio Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jala, Radio Masjid Pesajalah. Kita dah bersama dalam rancangan yang mulia, hari yang lebih bahagia hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat bersama dan juga kita menempuhi musibah-musibah yang Tuhan telah hantar kepada kita dan sebagai buat untuk nak meneguhkan iman kita. Walau bagaimanapun kita banyaklah mengucap syukur kehadrat ilahi dan banyak kita mengucap istighfar kepadanya, banyak kita kembali kepadanya. Alhamdulillah hamdan wa syukralillah. Semacam biasalah, kita masih lagi saya duk bincang berkaitan dengan perihal mandi wajib baru ni. Jadi 2 minggu yang telah lepas, ramai sangatlah di kalangan muslimah kita tu duk tanya-tanya berkaitan dengan masalah guguran. Dalam kitab dia tulis masalah keguguran. Jadi dia panggil gugur lah. Nah, dia panggil gugur. Bahasa Sia panggil tang but. Gugur lah. Kampung kita panggil gugur juga. Jadi hari ni pun saya ambil satu tajuk khas lah. Kalau dia agak hari ni saya sambung. Lepas pada tu kita akan bincang berkaitan dengan bertayamum dan perkara-perkara yang berkaitan dengan berkaitan dengan ataupun perhubungan ataupun berhubung dengan tayamum. Ini kalau dia masa tak ada pun kita akan beri penjelasan berkaitan dengan bab keguguran perempuan. Kerana 2 minggu terlepas tu ramai sangat duk tanya masalah tang tu macam mana Ustaz? Kita gugur berapa hari? Nah, kita jatuh anak tu berapa hari baru nak kira nifah? Berapa hari nak kira istihadah ke macam mana? Jadi benda gini saya tengok muasarah lah. Benda yang berkaitan dengan isu semasa lah learning, kerana ramai sangat di kalangan orang-orang learning tu gi jatuh perkara yang keguguran. Nah, gugur anak, jatuh anak. Sebab apa? Sebab mungkinnya rahim dia lemah, tubuh badan dia kurang sihat. Nah, tu bermacam-macam. Hak ni hak kena dengan syarak lah. Adapun hak duk buai sendiri tu banyak mana, tak tahu juga hak tu. Nah, tapi dengan setitiknya kaitan dengan masalah zina ni mah kita tu kuat benar. Nah, mah kita sebut mah kita ni seluruh lah. Seluruh negara. Kuat benar adik akak. Nah, lepas tu sedih sekali dalam masyarakat kita pun macam-macam. Hari ni bunyi berita orang perempuan lari tubik pada rumah. Nah, 5 hari dah tak kelik di rumah. Kabar-kabarnya jadi mayat duduk dalam air. Perempuan tu budak umur berapa? Umur 22. Allah, jadi benda-benda gitu tu
kita tak pernah fikir kata nak berlaku di rumah kita. Hari ni kita sudah tengok kata benda-benda gini ni ada di rumah kita. Sebab gapo? Allah alam. Tuhan lah punya tahu. Nah, mungkin yang berkaitan dengan zina. Nah, dah gila pada jatuh. Jatuh jenis ngaruk, jenis jahat sikit gak. Nah, sudah rogo gak katuk mulut bunuh. Tahu air. Nah, nak tahu banyak lama mana mayat orang ni. Tak lama dia bucik, dia kembung perut dia tu. Pelapung naik lah. Tu lebih kurang lah suasana tu kita menyedihkan. Dalam suasana yang digelarkan tempat kita Serambi Makkah, Serambi Mekah. Alhamdulillah. Baik kita nak pergi pada masalah gugur hari ni tu, gugur ataupun tangbut hari ni tu, saya ada berkaitan dengan mata pelajaran berkaitan dengan wisiasat sikit lah. Nah, kerana saya dah buka di mukadimah tadi tu, adik kakak pun boleh tengok bersama lah. Nak royak tu kerabunkan hari ni tak? Kerabunkan nak boleh Tuhan tu nak wih kita mengandung saat ni tu Allah Masya Allah. Tuhan waktu baik pula. Tuhan waktu mari ayat supaya nak wih kita tahu. Supaya nak wih kita tu dapat sedar kata kita ni halal tara mana lalu manusia. Kita sebagai manusia bertengok setara mana lalu. Nah, teruk tara mana. Sebab kita tu tak ada daripada lain. Nah, mintin. Tuhan royak dalam surah Mu'minun ayat yang ke-12. Tuhan kata, manusia ni ku jadi daripada tanah. Lepas tu kita duduk hanalai. Lepas tu bukan pada tanah saja. Tanah tu Nabi ada. Tuhan jadi Nabi ada daripada tanah. Tapi Tuhan jadi sejenis gapo? Nah, sejenis nutfah. Sejenis air yang begitu keji sekali. Nutfah ni tak ada pion nambah nasi kalau tengok dia kak. Nutfah ni air mani. Nah, nam asuci itu hak bawahnya tu. Nah, minta maaf budak-budak duk dengar tapi orang tua duk dengar tu supaya kita boleh merasai kata kita tu hanal setara mana, the best setara mana lalu. Kita tu daripada air mani hak keji. Air mani ni kalau tepuh dengan tangan orang mutah terus dia. Hak tu nak ayat tu Tuhan jadi manusia. Kita ni hak duk tengok ni, hak duk kedabel ni jadi daripada titik air mani. Titik air mani tu ada sekor je benih. Sperm tu sekor je jadi lekat di rahim ibu kita. Tengok setara mana pun kita kena khabar sini dekat. Barulah kita tu tak jadi takabur. Barulah kita tu tak jadi hanalai dengan Tuhan. Ni Tuhan suruh semaya tak saya semaya, suruh puasa tak saya semaya. Tuhan larang jangan makan riswah pun kita makan. Sebab apa? Nah, kita tak kena. Nah, sebab itulah ulama kata, pepatah ulama kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia sendiri, maka dia kenalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kenal diri sendiri, dia kenal Tuhan. Jadi kita banyak kita tak kenal diri kita sendiri. Sebab tu kita hanalai sangat tu. Ni nak ayat Tuhan jelas tak? Di dalam surah Mu'minun mula daripada ayat yang ke-12. Ayat sebelah tu Tuhan ayat ke lebih Nah, makna maklumat yang Tuhan ataupun ganjaran yang Tuhan nak bagi kepada kita umat ni. Nah, syurga Firdaus. Kalaulah kita tu ikut ititah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita taat Tuhan memang Tuhan akan ganti. Nah, tapi saya nak ambil ayat ke-12. Tuhan kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Tuhan royak apa? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati. Tuhan kata aku jadi manusia tu daripada pati. Pati-pati tu yang berasal daripada tanah. Nak ayat tu kita ni tengok setara mana lalu. Tuhan jadi pada pati daripada tanah. Ya, Nabi ada. Jadi dengan ayat ni kita boleh yakin budak-budak kita hidup ngaji wisiasat. Hak guru wisiasat kata gapo kita daripada beruk tu. Kabar katiklah. Jangan duk percaya semata-mata dia mau ngajar. Dah ni ngaji akademik ikut royak gapo. พวกเราเนี่ยพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งสิ้นเกิดมาจากวิวัฒนาการเนี่ยจากลิงมาก่อนya kata Allah boleh ngaku kata jadi beruk bodoh apa beruk dah kan ngajar tu dah kita tu heroyak dah daripada tanah tak daripada tanah tak ada seketok habuk daripada beruk dah moga dia gimik daripada apa ni ahli sabat ya gimik dia ahli sabat ya gimik ceritanya folk Yahudi yang kena nyupoh di Tuhan tu
Jadi beruk tu kan. Hak tu yang ambil situ mari asal daripada beruk, tapi kita dak. Kita asal daripada tanah. Kita anak cucu Nabi Adam. Tok kita tu. Tok kita tu Nabi Adam. Tu tok kita daripada tanah. Kita demikian tu juga. Sebab tu Tuhan royak sambung ayat lagi Tuhan kata gapo? ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Tuhan royak lagi. Tuhan kata gapo sini? Tuhan kemudian kami jadikan pati. Tuhan jadikan daripada tanah saat ni tu, tanah tu Tuhan jadikan pati, iaitu benih. Tuhan jadikan benih. Nutfah, bahasa Arab panggil nutfah. Iaitu daripada pati saat ni jadi pada air benih. Air gapo air benih dia akak. Air mani itulah. Nam asuci tu. Bahasa istilah kesihatan yang panggil sperm. Itulah. Kita daripada tu dia akak. Sebab tu kalau kita tahu usul asal kita, memanglah hino kita ni. Tapi tu kita nak hanal gapo kita ingat baik katanya kita saat ni daripada air mani. Air mani hak setitik tu bagi seko je benih yang masuk gi. Sperm seko yang gerak pergi masuk dalam rahim, pergi dengan telur rahim ibu kita saat ni. Nak yak terhina. Nah, fi qararim makin, daripada pati, daripada air benih saat ni lah yang Tuhan jadi kita daripada air mani saat ni pada tempat penetapan yang teguh lagi kukuh. Tengok Tuhan buat masuk dalam rahim ibu kita saat ni dak. Tuhan jaga. Masa kita masuk mula-mula bertepat dalam rahim ibu, Tuhan jaga. Siapa Tuhan jaga kita dalam rahim hari tu tak? Benar-benar nak pergi ganggu kita dalam rahim tak boleh. Duduk dalam tempat yang masing dalam tu. Batu gapo lagi? Benar lain nak pergi ganggu tak boleh. Sebab gapo? Sebab Tuhan nak jaga. Tak? Sebab itulah orang perempuan kalau dia ngandung sebab gapo? Sebab gapo orang perempuan kalau dia ngandung pak, dia nak mutah lah. Dia nak bau busuk lah. Dia nak mutah. Banyak kan mutah lah. Allah yang panggil. Akan petong sebab gapo? Sebab Tuhan nak jaga dari rahim tu. Dia duk jaga, duk kandung anak dia tu. Tuhan nak jaga anak dia supaya anak dia tak terlibat dengan benda-benda yang menjejaskan kesihatan. Tuhan jaga duk dalam tengok. Sebab tu dia makan sikit mutah tu boleh jadi dia mutah tu benda yang tak sesuai dengan anak duk dalam. Ni nak oyak tu kita kena faham baik sebab kita kena dengar Quran, kita kena ngaji Quran, kita kena banyak dengar, kena banyak mendalami makna dia, barulah kita wasa sera dia akak. Kalau tidak kita duk tak khabar lah ni, wasa hebatnya kita, wasa kenanya kita, wasa takaburnya kita. Macam-macam sifat Tuhan kita guna belaka tu. Ni kita, saya ingin sangat nak sapa pada kita tak benar-benar. Lepas tu Tuhan royak lagi dalam surah Mukminun ayat yang ke-14, sambungnya daripada ayat Tuhan kata gapo. Nah, Tuhan kata ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Tuhan royak lagi. Kemudian kami ciptakan air mani itu menjadi sebuku darah yang beku. Ni nak royak Tuhan jadi manusia dia akak. Lepas daripada Tuhan masuk, lepas pada kita, ayah kita masuk air mani dalam rahim ibu kita dah saat ni, Tuhan jadi stokor. Jadi air mani masuk di pelaga patik sontik di antaranya dua benih ayah kita ataupun sperma ayah kita saat ni. Air mani ayah kita gi pelaga dengan air mani hak umi kita saat ni. Gi masuk dalam satu rahim, satu tempat yang paling selamat. Lepas pada tu Tuhan jadi pula. Jadi gapo saat ni Tuhan kata? Khalaqana nutfata 'alaqatan. Jadi benih menjadi sebuku darah. Jadi seketul darah, setokor darah yang Tuhan jadi. Nah, Tuhan jadi benih saat ni menjadi sebuku darah yang beku. Duk beku dalam tu saat ni. Nah, apabila duk beku saat ni tu, fa khalaqanal 'alaqata mudghah. Lepas pada tu Tuhan ciptakan darah yang beku itu menjadi seketul daging. Lepas pada darah duk beku 40 hari, lepas pada beku 40 hari, Tuhan jadi pula seketul daging.
Dah, ni tengok wiwatanakan yang Tuhan jadi. Manusia tak boleh buat lah ni. Sebab tu kita kena kaji dalam ayat Quran. Nah, Allahu Rabbi. Jadi darah stokor, lepas darah stokor, lepas pada 40 hari darah, 40 hari pula Tuhan jadi pula seketul daging. Jadi daging pula. Nah, jadi mudghah. Lepas pada mudghah, fa khalaqanal mudghata 'idhama. Lepas pada jadi dari stokor daging pula, Tuhan jadi gapo lagi. Nah, kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Lepas pada Tuhan jadi daging siap belaka dah, Tuhan tumbuh tulang dalam daging-daging saat ni. Masya Allah ni kejadian Tuhan. Tuhan jadi, Tuhan tumbuh pula. Nah, fakasawnal 'izama lahma. Lepas pada Tuhan tumbuh tulang siap saat ni dah. Tumbuh tulang, maka Tuhan baluk pula tulang-tulang tu saat ni dengan daging. Tuhan baluk tulang saat ni dengan daging. Anak duduk dalam perut tu. 40 hari tokor darah. 40 hari pula stokor daging. 40 hari pula Tuhan tumbuh tulang tu baik. Nah, Allah, Masya Allah ni kejadian Tuhan bagi. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Setelah sempurna kejadian itu, maka Tuhan bentukkan manusia saat ni menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Mula-mula kalau kita tengok adik akak, mula-mula jadi kita pun tengok. Daripada tokor darah, daripada tokor daging, daripada nah, Tuhan tumbuh tulang tu baik, bentuk rupa naik bukan sifat manusia dak. Lepas pada tu pula Tuhan waktu baik pula we nampak rupa jadi bentuk lain, jadi makhluk yang sifat keadaannya berlainan dengan hak mula jadi. Masya Allah ni kejadian Tuhan yang paling begitu tinggi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka nah, nyatalah kelebihan. Lepas pada Tuhan jadi seorang duduk dalam perut saat ni, kita duduk dalam perut mak saat ni tu, bahawa sempurna seorang dah, maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik penciptaan. Ni Tuhan jadi manusia seorang adik akak. Sebab tu benda-benda lah ni kita kena tahu. Kalau kita tak tahu benda lah ni adik akak, memelah kita berasa apa kita ni, nah, kenalah, wasa kita pandai lah, wasa kita bijak lah, wasa kita tu, semua kita berlaku, kita berlaku berasa. Tapi kalau kita ingat kata kita tu daripada setitik je air mani yang ayah kita masuk dalam rahim ibu kita, lepas tu pergi capur pula dalam rahim saat ni hingga sampai jadi kita ni. Sebab tu kita kena khabar adik akak. Masya Allah ni kejadian yang begitu sempurna yang Tuhan jadi kepada kita. Sebab itulah hari ni saya belum pada nak pergi situ, kita ambil ayat ni supaya kita dapat sedar. Kita dapat peringat bahawasanya benda-benda gini ni sangat-sangat memerlukan kita kena tahu. Sekurang-kurangnya kalau kita nak takabur, kita nak besar diri kita, kita nak ngaku kata kita ni pandai, kita ingat sikit daripada aku ni hina. Hina setara mana adik akak? Duk oyak tadilah air mani tu, kalau setitik je, titik tangan kita, mutah terus. Kalau makan sik tak nambah adik akak. Hinanya kita. Tapi nak oyak walau bagaimanapun, kita kena sedar. Ni kejadian tak? Jadi belum pada kita nak pergi bab ke guguran hari ni, kita tengok dulu sikit sebanyak berkaitan dengan masalah gini dah. Sebab itulah dalam Fiqhun Nisa yang dikarya oleh Syekh Kamil Muhammad, pada riwayat keguguran, saya pun duk petik dalam kitab-kitab besar tak? Dia kata gapo masalah gugur saat ni tu, apabila janin ni benih ataupun hak jadi sebutir. Janin ni kalimah umum lah. Nah, ni yang panggil janin juga ni, hak duk dalam rahim ibu kita tu. Ni yang panggil janin juga. Kalau kita pukul luas dengan janin ni, ni janin lebih kurang kita tengok. Janin putih cetih mula-mula hak ngano dalam perut ibu kita ataupun dalam perut bini kita saat ni tu. Apabila janin berada di dalam kandungan bunda, nah, berbentuk manusia, maka darah yang keluar setelahnya termasuk nifas. Jadi nak ayat atau apabila seorang yang gugur saat ni, orang perempuan yang apabila dia keguguran, apabila janin dia, apabila budak hadut dalam tu tubik jadi sifat manusia dah. Ada dengan kepala, ada dengan tangan, ada hidung, ada mata, ada mulut, ada cukup anggota dalam tubuh badan saat ni tu. Kalau hak ada gini, kalaulah dia pergi gugur, kalau dia pergi tang saat ni tu, itu dihukumkan bahawasanya adalah dia tu darah tubik pada gugur saat ni dia panggil darah nifas. Sebab apa? Nanti saya bahas mata lagi. Nah, apabila kita sebut darah nifas, nah memanglah nifas saat ni
Nah, dia tak boleh semaya, dia tak boleh puasa. Tetapi jika janin yang keluar sebelum bentuk manusia, kalaulah budak saat ni tubik tu tak ada bentuk manusia lagi. Tubik, dia gugur pasal mana rupa? Tubik pasal ni. Pasal tak tahu kata, mak tu nampak sepengah ekor dia kata, tu nampak sepengah cetih kaki. Tapi bukan rupa manusia. Kalau tubik balas ni, maka darah setelah daripada gugur saat ni tu, tidak menjadi sebagai nifas. Namun, dianggap sebagai darah fasad, iaitu darah istihadah, darah penyakit. Apabila sebut darah fasad, darah istihadah, yang tidak menghalangi kewajipan puasa dia, tak menghalangi daripada semaya dia. Nah, kalau darah istihadah, makna kata wajib dia semaya, wajib dia kena puasa. Kalau darah nifas, dia tak wajib semaya, dia tak wajib puasa. Tu berkaitan dengan bab keguguran dia akak. Sebab itulah hukum semaya bagi wanita yang keguguran. Jadi, saya petik dalam kitab lah. Ada soalan yang tanya minggu lepas tu. Saya pun duk kutip soalan, nanti nak cari maklumat biar penuh. Biar sempurna soalan, biar sempurna jawab saat ni tu. Kita tu boleh ambil maklumat bersama. Sebab apa dia akak sini? Nak oyak sebabnya. Nak oyak sebabnya. Adik kakak tanya baru ni tu, apakah wanita yang mengalami keguguran tetap semaya ataupun tidak tetap semaya? Orang perempuan tanya, kalau kita gugur, ustaz, kita wajib kena semaya ke? Nah, tak wajib semaya kalau kita gugur. Lepas tu darah tu lepas pada gugur saat ni tak ustaz? Darah tu darah istihadah ke? Darah nifas. Ni kita nak ayat. Ni adik kakak tanya dah. Jadi untuk kita nak memahami masalah ni, kalau kita nak mendalami, kita nak faham masalah ni, nah, tetaplah kita kena dengar dasar-dasar ilmu yang pernah kita biasa dengar. Hak biasa dengar lagi. Hak tak biasa dengar, cuba kita ambil dengar hari ni. Kita cuba kita belajar hari ni. Nah, dari hadis-hadis Nabi SAW, dari Ibnu Mas'ud. Nah, tentang pasal membentukkan manusia dalam rahim. Hadis Nabi ada jelas sini ada akak. Nah, cuba kita renung sebentar, cuba kita dengar sebentar. Hadis ni dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis sahih adik akak. Hadis sahih Bukhari, rakam hadis 9594 dan hadis Muslim 2643. Ni hadis sahih saya nak baca. Nabi royak gapo dalam hadisnya? Nabi kata, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummati 40 yawman nutfatan." Nabi royak, sesungguhnya setiap manusia nak keluar mari hari ni tu, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setitik mani, setitik nutfah. Seorang nak jadi manusia atas dunia hari ni, dia telah pergi duduk dalam rahim ibu dia dah tu. Nah, dengan gapo? Dengan setitik air mani dia akak. Setitik air mani. Nah, 40 yawman nutfah. Air mani saat ni tu selama mana? Selamanya 40 hari. Apabila ayah kita bedai air mani masuk dalam umi kita saat ni, air mani pergi lekat dalam tu 40 hari. 40 hari tu saat ni. Nah, dia duduk jadi air mani 40 hari. Lepas pada 40 hari air mani, thumma yakunu alaqatan misla zalik. Lepas pada jadi air mani 40 hari, cukup 40 hari mula masuk air mani saat ni, kemudian berubah menjadi sekumpal darah, jadi alaqah. Masuk cukup 40 hari duduk dalam, dia jadi sekumpal darah. Jadi gapo? Jadi setokor darah, seketul darah. Sekumpal ni seketul lah. Nah, setokor darah tu. Nah, ni tengok. Nak wiasat ya kaji, tapi Quran lama dah hoyak kita. Kita duk caya nak wiasat lagi. Kalau nak wiasat Islam ya kaji berdasar dengan Quran, alhamdulillah kita boleh buka. Nah, minda kita. Tapi kalau kita pakai hak demo saja, tinggal Quran, sesak barat dia kak. Sebab itulah lepas pada masuk air mani dalam cukup 40 hari tu hari jadi pula seketul darah, stokor darah. Nah, thumma yakunu mudghatan misla zalik. Lepas pada jadi stokor darah dah saat ni, duk 40 hari pula, maka dia jadilah seketul daging. Mudghah pula, daripada alaqah pergi kepada mudghah, jadi stokor daging. Allahu Rabbi, ni Allah Taala maha bijaksana. Tu hai jadi ni dah. Lepas pada jadi dah
stokor daging saat ni, Tuhan jadi pula stokor daging. Nah, lepas pada stokor darah jadi stokor daging. Lepas pada stokor daging, thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha. Lepas pada jadi stokor daging dah 40 hari saat ni, kemudian diutuskan kepadanya, maka Tuhan utuh kepada malaikat pula, ditiupkan padanya roh. Nah, Tuhan tiup roh masuk. Wa yu'maru bi arba'in kalimatin. Lepas pada masuk roh siap dah, maka Allah Ta'ala perintahkan untuk ditetapkan 4 perkara. 4 perkara Tuhan tetap. Gapo 4 perkara saat ni? Nah, bikatabi rizqihi. Tuhan tetap 4 perkara saat ni, rezeki dia. Tuhan tetap 4 perkara saat ni, iaitu rezeki dia. Rezeki banyak mana dia ni? Nah, wa ajalihi, dan Tuhan tetap ajar dia. Umur dia mati bila, umur dia berapa, ni Tuhan tetap dalam perut tu. Masa duk cukup dah 40, cukup 120 hari, maka benda ni masuk pergi, maka Tuhan menetapkan rezeki dia banyak mana, ajar dia banyak mana. Nah, wa amalihi, dan amalan dia. Nah, amalan dia tu setara mana. Lepas tu wa syaqiyun au sa'idun, dan dia tu nak jumpa dengan kecelakaan ke ataupun kebahagiaan. Nah, hak dia mau kata 4 perkara saat ni tu, hak kita duk oyak dengan sama-sama 4 perkara yang Tuhan tiup masuk saat ni, gapo tu? Nah, tanah kubur dia mana, umur dia setara mana, nah, rezeki dia banyak mana, lepas tu temuan dia. Temuan ni masuk daripada nak bahagia ke nak celaka. Tu dia. Ni benda yang Nabi jelas dalam sebuah hadis sahih dia akak. Tapi kita nak penjelasannya hari ni. Nah, pembentukan manusia dalam rahim mula dari fasa nuqtah. Mula daripada titik air mani yang masuk dalam saat ni tu, yogi kepada alaqah. Nah, masuk air mani pak, duk cukup 40 hari masuk air mani, maka ia jadilah nutfah. Jadi nutfah ni titik air mani. Lepas pada titik air mani, jadi pula alaqah, jadi pula stokor darah. Lepas pada stokor darah, maka jadi pula 40 hari lagi, jadi stokor daging. Nah, jadi pula stokor daging. Nah, mudarah. Maka apabila sudah jadi stokor daging saat ni, maka Tuhan baluk daging saat ni tu dengan tulang-tulang. Nah, daging saat ni jadi tumbuh tulang dalam, lepas tu Tuhan baluk dengan daging pula atas tulang sekali lagi. Nah, dalam keadaan masing-masingnya 40 hari. Apabila masuk benih mula-mula duk 40 hari jadi stokor darah, cukup stokor darah duk 40 hari pula jadi stokor daging. Duk 40 hari pula tumbuh pula tulang. Allah kejadian Tuhan jadi. Nak ayat tu benar ni, Allah masya-Allah sungguh, kalau kita tahu, kalau kita mendalami, insya-Allah kita wasapa yakinlah. Benda-benda gini juga terkait keadaan darah keguguran. Jadi benda hok duk jadi anak dalam perut semua saat ni, ia sakut belaka dengan masalah gugur dia kak. Sakut belaka dengan masalah tang but. Nah, masuk belaka dengan masalah gugur ke. Nah, yang dialami oleh orang-orang perempuan. Nah, jadi para ulama tu memberikan perbezaan sebagai berikut. Jadi saya pun cadang mari ulama tu buat cadangan kepada kita supaya kita mudah ambil faham. Nak cek balas mana dia kak. Kalau kita gugur, kita perut besar berapa hari dia panggil istihadah. Kalau kita perut besar, kita pergi gugur, berapa hari dia panggil darah nifas. Ni kita kena tahu. Jadi yang pertama, dengan baik dah. Yang pertama, hak mula-mula dia kak. Yang pertamanya, keguguran terjadi ketika janin, budak, anak hodok dalam perut saat itu berada pada 2 fasa. Ulama kata ada 2 fasa. Fasa yang pertama iaitu fasa nutfah. Orang yang gugur, nah, di fasa nutfah dia. Nutfah ni yang masih bercampur dengan mani. Nah, golek ke orang masa nutfah ni golek ke tak ada gugur lah. Nah, berlangsung selama 40 hari pertama. Bila masuk benih duk 40 hari ni baru jadi nutfah. Nah, masuk air mani campur nak jadi daging. Lepas pada jadi daging saat ni kak, masuk tahap yang kedua pula, fasa alaqah. Alaqah ni jadi stokor darah. Apabila jadi stokor darah dia kak, hak mula-mula tu stokor darah. Maka stokor darah yang berlangsung juga 40 hari. Lagi 40 hari yang kedua. 40 hari pertama jadi stokor. Masuk benih duk 40 hari, daripada mani pergi kepada darah jadi 40 hari. 40 hari pula jadi jadi alaqah 40 hari cukup 40 hari alaqah pergi pula kepada
mudrah. Ni masa dia. Nah, jadi selama 80 hari sini dia kata. 80 hari sini. Dia daripada nutfah pergi kepada alaqah 40 hari. Sebab nutfah air mani saat ni nak jadi stok darah 40 hari. Nutfah pergi nak jadi alaqah saat ni 40 hari pula. Makna kata 80 hari. Lepas tu ulama dia bahas sini lah mari masalah orang gugur saat ni. Dalam pasal nutfah ataupun dalam pasal alaqah, dua-dua perkara saat ni, make daripada peringkat air mani pergi kepada peringkat stok darah. Nah, ini tidak berlaku hukum sama sekali tanpa ada perbezaan pendapat daripada ulama-ulama terbesar. Nah, kerana benda-benda gini tu jarang manalah. Para ulama hukum darah yang keluar adalah darah istihadah. Kalaulah kita kecek mudah-mudah, kalaulah kita pergi gugur belum pada 80 hari, nah, ataupun 80 hari turun bawah. Kalau kita ngandung dah ni berapa hari dah? 2 bulan lebih-lebih dia kata. Lebihnya mana? Lebih nak kira juga. 2 bulan lebih banyak hari. Kalau 2 bulan 20 hari, demo ni kalau gugur, darah lepas daripada gugur 2 bulan 20 hari ataupun 80 hari saat ni, darah lepas pada gugur saat ni dia panggil darah istihadah, bukan darah nifah. Darah istihadah. Faham tu dah? Kalau lah ngandung tak sampai 80 hari, darah tu kalau kita gugur ke, nah, kita ngandung tak sampai 80 hari, kalau gugur dalam masa 80 hari ni, dia panggil darah istihadah. Apa maksud darah istihadah? Darah istihadah saat ni, kalau lah gugur darah istihadah saat ni, wajib kita kena mayeh, wajib kita kena puasa. Lepas tu nak ambil air semayeh, dia kena basuh, kena buat cuci, make wuduk ke apa, siap semayeh 5 waktu sehari semalam. Kerana dibangsa kepada istihadah. Tu hak ni hak 80 hari, hak mula-mula adik akak. Dua kali 80 ni. Hak ni ulama kata darah istihadah. Sehingga wanita masih tetap berpuasa dan melaksanakan solat. Untuk melakukan solat, cukup baginya berwuduk pada setiap kali akan solat 5 waktu dia. Setiap kali nak semaya, dia kena ambil air semaya, kena berwuduk, kena basuh kemalu dia. Kalau darah duduk tubik tu, kena basuh, pakai cawak, dia semaya. 5 waktu saya semalam. Kerana, dia baru ngandung hanya 80 hari saja. Tu ulama ada royak kita. Lepas tu dalam pasal yang kedua pula. Ulama royak kita lagi. Keduanya iaitu guguran terjadi pada fasa yang ini, fasa mudrah. Fasa jadi daging dah adik akak. Daging yang telah dibalut oleh tulang-tulang. Daging yang dibalut oleh tulang-tulang dan juga tulang saat ni dibalut oleh daging sekali lagi. Benda gini dalam bentuk kumpulan daging pada pasal ini mulai terjadi pembentukan anggota badan. Hak orang pergi ngandung saat ni, ngandung hak lebih pada 80 hari saat ni. Bila di 81 hari naik ke atas, maka orang hak ngandung sampai 80 hari naik ke atas dah saat ni, memanglah betul ke janin dalam perut dia tu sudah tumbuh anggota dah. Golek ke tu, kalau umur 80 hari naik ke atas, ataupun 90 hari naik ke atas ni, anak dalam perut tu nak ada berupa, ada sifat dia panggil. Kita duduk dengan 120 hari, hak tu hak tiup roh. Hak tu hak 4 bulan. Hak 4 bulan tu, hak tu yang tiup roh masuk. Tuhan sudah tiup roh, Tuhan tetap 4 kara saat ni. Tapi belum pada Tuhan nak tiup roh masuk saat ni tu, rupa sifat janin dalam perut tu sudah jadi rupa manusia dah. Ada dengan tangan, ada dengan telinga, ada dengan mata. Sangat jelas. Maka kalau rupa pasal ni, kalau dia gugur kok, hukum keguguran janin semacam ni, kedudukannya, hukumnya sama dengan keguguran fasa yang pertama. Artinya, status wanita tersebut dihukumi sebagai wanita yang mengalami istihadah. Sebab apa? Sebab apa tu? Sebab janin yang duduk dalam tu tak jelas, tak nyata. Rupa dalam gambar tu, rupa ni tak jelas nyata lagi. Lingo tak ada lagi. Cuping lingo tak ada lagi. Lepas tu pala dia tak tahu gapo lagi. Kalau rupa gini ni, dia panggil gapo? Dia panggil darah istihadah. Ni janin makna kata rupa tak sifat dengan manusia lah. Kalau sifat manusia dah, memang hak tu dia panggil apa? Dia panggil budak cukup sempurna, maka hak tu dibanding
dikatakan iaitu darah nifas. Jadi nak faham mudah-mudahnya, kalaulah janin saat ni, kalaulah budak hak kita keluar saat ni, kalau sudah berbentuk manusia, nah, bentuk manusia, cara urusnya iaitunya kita pergi bilik kepada dia saat ni tu darah nifas. Nifas. Kalau rupa bentuk manusia, kalau kita nak bilik kepada hari, kalaulah 80 hari naik ke atas, 81 hari naik ke atas, kalau kita gugur, itu dibilik kepada kita darah nifas. Kalau 81 hari turun ke bawah, 80 hari turun ke bawah, hak ni dipanggil darah istihadah, darah fasad. Makna kata, kalaulah seorang saat ni dia gugur, orang perempuan apa beliau gugur saat ni, dia mengandung baru 70 hari. Ataupun dia baru mengandung 80 hari. Maka 80 hari saat ni, dibilih di atas dia darah saat ni, darah istihadah, darah nyakit. Bukan darah nifas. Walaupun dia gugur sekalipun. Tetapi kalaulah perempuan yang pergi gugur 81 hari naik ke atas. Berapa bulan? Gugur 3 bulan. Makna kata 90 hari. Ataupun 2 bulan lebih. Lebih apa hari? Lebih 22 hari. Makna kata 81 hari naik ke atas, kalau dia pergi gugur, itu dibilih darah nifas. Jadi beza dua dia akak dah. Kalau 80 hari ke bawah, dibilih darah istihadah kalau gugur. Kalau 81 hari naik ke atas, dibilih darah nifas. Nah, kalau 80 hari ke atas dia gugur, darah dia tubik lepas tu, dia panggil darah nifas. Maka darah nifas saat ni, hukum asal dia wajib kena semaya, wajib kena puasa. Faham tu, saya ulang banyak kali ni supaya nak bagi kita faham. Nah, takut-takut kita jadi keliru dia akak. Nah, hak tu pasal apa? Hak tu berkaitan dengan pasal kita tu gugur, orang perempuan gugur saat ni. Adapun anak pula. Nah, anak saat ni kalau pergi gugur saat ni, demo kata gugur tak apalah, bab gugur selesai dah. Patut anak nak buat pasal mana? Kalau anak tu baik saat ni tak betul manusia lagi. Anak saat ni tak ada rupa. Anak tu baik semacam ni ke, ataupun tu baik stokor darah ke, nak buat lah mana? Jadi mafhumnya, kalaulah sudah berbentuk manusia, anak kita gugur saat ni tu rupa manusia adalah. Nampak ada kepala, nampak ada tangan, nampak ada mata, nampak cukup. Jadi seorang budak dah. Nah, kalau yang gini tu baik mari, nah, kalau tak ada guwek gapo mati dalam dah tu, nah, bagi kita no wajib dimani ke dia. Nah, wajib dimani ke dia, disemaya atas dia dan ditanihkan dia. Nah, wajib mani, kapal, semaya, tanah. Kalau lah budak saat ni tu cukup sifat berlaku. Kalau dia teriak lah tu baik. Kriak tiak sebentar, lepas tu meninggal. Lepas tu cuba badan cukup sempurna dah. Ni wajib kita kena mani dia, wajib kena kapal dia, wajib kena semaya, lepas tu wajib kena tanah. Nah, tetapi kalau lah kita gugur saat ni tak siapa. Nah, gugur saat ni tak ada bentuk manusia lagi. Makna kata gugur belum pada, nah, gugur saat ni belum pada 120 hari. Nah, anak duduk dalam tu jadi rupa tak sepenuh lagi lah manusia. Nah, kalau tubik beranak betul tak rupa manusia, maka cara dia ni kapal saja, tak kena mani dak lah. Tubik pasal ni kapal saja, lepas kapal pergi tanah. Nah, kapal tanah, tak kena semaya, tak kena mani. Tu cara nak urus. Jadi kita tu tanya tu email lah, kampung kita tu lebih kurang. Nah, benda-benda gini tak ada payah gapo sebenarnya dia akak. Tapi kita jangan tinggal tok guru, jangan tinggal ustaz-ustaz le kampung kita. Kerana demo ni sangat mahal bab-bab gini dia akak. Kalau kita tak tanya, nah, beratlah. Bab tu benda kita tak tahu, kita tanya fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Mu tanyalah orang yang tahu sekiranya benda-benda itu kamu tak tahu. Sebab tu benda-benda gini kita kena tahu. Jadi jelaslah adik kakak tak. Masalah gapo? Masalah orang perempuan yang gugur saat ni, kalaulah dia gugur belum pada 81 hari, makna kata darah lepas tu pada gugur saat ni dia panggil darah fasad, iaitu darah istihadah. Wajib kena semaya, wajib kena puasa. Tapi kalau dia pergi gugur lepas pada 81 hari dah, hak ni dia panggil darah nifas. Wajib dia kena tinggal semaya, maka haram lah kalau dia semaya, kalau dia puasa pun. Tu lebih kurang. Hari ni kita fokus masalah bab guguran adik akak. Kerana marah pada soalan adik kakak kita tanya. Jadi kita kena beza masalah nak urus budak hak gugur saat ni. Yang kedua masalah darah saat ni. Darah hak tubik pada gugur saat ni tu nak bila darah gapo, duk di hari itulah kita mengandung berapa hari.
Alhamdulillah. Cukup gini dia akak dak. Saya rasa jelas lah tu masalah gugur kerana ramai duk tanya baru ni lagi 2 minggu dah duk tanya. Saya pun duk nak royak jelas-jelas pun nak cari maklumat dululah. Kerana tak reti tak tahu ni pasal dia dah kita ni. Nah, bukan duk pandai belaka. Tak gitu dia akak. Hak tak pandai kita tanya tok guru, tanya ustaz gitu mau gitu gini. Balas ni hukum dia baru kita boleh mai royak ke adik kakak supaya boleh jadi pedoman untuk kita. Nah, itulah berkaitan dengan gugur hari ni, berkaitan dengan masalah gugur, berkaitan dengan masalah mani uruh mayat kanak-kanak yang baru lahir dan juga berkaitan dengan masalah apa yang saya boleh kupas hari ni. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita bersamalah. Nah, jadi satu ilmu untuk kita beramal. Lepas tu hak besar sekalinya, we tahu kata kita tu dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada setitik air mani yang sangat keji. Titik air mani yang sangat keji. Teruk benarlah kita ni. Nah, sebab itulah kalau kita nak halal gapo, tak saya dengar perintah Tuhan, nak buat benda-benda yang Tuhan larang, beringat baik dah akak. Esok Tuhan tanya, mana orang muduk tupai atas dunia, mana duduk mana habis? Tuhan tanya esok. Nah, gilah minta remonung lah Tuhan tu. Dah halal sangat pergi minta remonung lah. Dia minta apa kaku gini. Sebab itulah akhirat esok kita dengar sokmo dalam surah Sejadah dak. Tok Imam baca maya tadi dak. Walau tara idhil mujrimuna nakithu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun yakin ada akak. Walau tara idhil mujrimuna nakithu ru'usihim 'inda rabbihim, dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa. Kalaulah kita boleh tengok orang-orang yang berdosa, dia menundukkan kepala dia di hadapan Tuhan. Mereka berkata, dia kata apa? Rabbana absarna, ya Allah ya Tuhan kami, absarna kami tengok dah ya Allah. Wa sami'na kami dengar dah ya Allah. Farji'na ya Allah, hatta kalau kelik tah dunia ni ya Allah. Na'mal salihan, aku nak buat amalan baik ya Allah, aku nak buat amalan molek ya Allah. Inna muqinun, hari ni aku yakin dah ya Allah, aku yakin dah ya Allah, aku telah yakin ya Allah. Tapi Tuhan tak kelik dah hari akhirat esok dia akak. Allahu akbar. Sebab itulah kita tu kita kena ambil lah maklumat gini dia akak dak. Mudah-mudahan jadi manfaatlah kepada kita untuk kita ada kesedaran bersama. Mudah-mudahan kita boleh manfaatlah insya-Allah. Adik kakak yang ada gapo nak kongsi sama boleh kita phone in melalui nombor telefon kita 073214592 dia akak. 073214592. Kalau adik kakak nak tambah gapo lagi dak, nak kongsi sama apa tak jelas mana, insya-Allah maka hari ni saya akan hubung dengan yang mulia tuan imam kita, dan juga tuan imam kita akan boleh kongsi bersama dengan kita di awal-awal waktu hari ni insya-Allah. Itulah lebih kurang dak. Sikit sebanyak berkaitan dengan masalah guguran, masalah keguguran, masalah tangbut, masalah lucu anak daripada perut ibu, daripada isteri kita saat ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya buri kamu rap chum. Kalau suami tak ada tanggungjawab. Kalau suami tak tanggungjawab, gapo ni tak tanggungjawab di atas. Tak reti weh tulis biasa ni. Minta maaf lah, tulis bahasa Sia, baca Jawi saya tak baca lah. Tulis bahasa Sia lah dah. Karuna นะครับท่านผู้ชมที่ถนัดเป็นภาษาไทยกรุณาเม้นมาภาษาไทยเลยก็ได้เดี๋ยวอุสตะแปลภาษาจาวีให้เองเนาะ Minta maaf dah. Aida tu dah, Aida Indi tu dah. Tu hantar mula. Tulis bahasa Sia dah mari. So tulis bahasa Jawi lah. Baca belik tukis habis dia. Kita muka tak pandai baca Sia dah. Baca bahasa ni dia belik tukis habis. Tahulah. Kalau suami tulis bahasa Sia, ta samiเราไม่ให้nafkah, ta sami เราไม่ให้ tanggungjawab, ไม่รับผิดชอบ tulis gilah. Tulis bahasa Sia dah mari senang.
Dak, tulis bahasa ni nyanyo, saya nak baca dak kena ngeja seko-seko. Moga tak ngaji sia. Dah gitu lebih kurang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Kamlang rap chom cak palas alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Selamat bersama. Nah, perempuan yang malah nak cara anak ramai. Nah, perempuan yang malah nak cara anak ramai dia kata, tetapi suami dia nak buai air mani lepas tidak masuk ke dalam rahim perempuan, apakah boleh? Tak ada gapo dia panggil uzlun. Nah, dia panggil uzlun bukan pilih alik luar. Itu satu jalan untuk kita nak perancangan keluarga. การที่ปล่อยอสุจิหลังข้างนอกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เราจะวางแผนครอบครัว Nah, tak ada masalah gapo, tapi hukum dia makruh lah. Kerana Nabi tu suruh gamar umat, tapi nak gamar umat lah mana dia kok. Nah, moga bini tak dia nak bercara ni. Nah, anak tak dia besar ni nak boleh hak lain pula ni. Baju tak dia pakai tu, anak ramah telajak. Ya boleh jaga juga situ dia kok. Nah, tak ada masalah. Cumanya jangan kita istimta, jangan kita sedak-sedak dengan tangan kita. Nah, jangan tek dengan tangan kita saat ni. Nah, kita bini kita tolong buat tak ada masalah apa. Nah, lepas tu nak tubik luar, kalau pegang dengan tangan tu dosa besar lah dia kok. Nah, tu dah kena jaga sikit, tak ada masalah. Hukum dia makruh dia kok dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gapo ni ผมอิสนินชมที่จังหวัดกระบี่อัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์อัสสลามุอะลัยกุมอุสตาซ gapo ni Baiklah, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah mengandung itu ada satu cuba Ustaz? Adakah mengandung itu ada satu cuba ngandung saat ni tu memanglah. Sebab tu lah orang perempuan ni Tuhan bagi bahala besar dia dah. Orang perempuan apabila dia ngandung anak seorang dah. Orang perempuan dia yang ngandung anak seorang, apabila dia beranak anak tubik tu, siapa dengan mok-mok licin geling dosa dia. Masya-Allah, tu hapus bi dosa dia sebab yang beranak saat ni orang perempuan. Sebab tu kena beranak ramai dia kak. Tak. Beranak ramai. Boleh 2 orang 3 orang katuk udah gaduh katuk reno dia kak. Wallah. Bimbang. Tak sepatut bimbang sebab gapo 4 bulan dalam perut hak Nabi royak dalam hadis saat ni kak. Nabi royak dalam hadis ni 4 bulan dalam perut malaikat tanda dah. Nah, malaikat tanah dah. Fayanfukhu fihi ruh. Cukup daripada 4 bulan duduk dalam kandung saat ni, maka Tuhan hantar malaikat pergi. 4 bulan dalam perut, Tuhan hantar malaikat pergi. Wa yu'maru bi arba'in kalimat. Dan juga apabila cukup 4 bulan, Tuhan hantar 4 kalimah pergi dia. Tetap kitab bikatbi rizkihi. Tuhan tulis tanda atas dia saat ni rizkihi. Tulis rezeki dia banyak mana. Sebab tu orang yang beranak-anak ni tak usah duk bimbang. Anak ramai tak ada nak sara, tak ada nak sara dia kok. Ya bukan sebenarnya tu duk turut sia je hak tu. Tak gitu. Orang beranak ramai murah rezeki masya-Allah. Kerana rezeki hak anak mari saat ni tu Tuhan tanda siap dah rezeki dia banyak mana. Bukan kita kena duk cari. Hak cari tu usaha kita tak apalah. Tapi rezeki hak dalam anak kita tu Tuhan tanda siap dah mari. Tak usah duk bimbang gapo dia akak. Ni takut nak beranak dia akak. Ya, Assalamualaikum. Baiklah, keadaan kita hantar live mari ni. Beranak tak pergi tu Masya-Allah. Alhamdulillah dah. Jadi tanya cuba saat ni memanglah. Cuba nya Tuhan tu nak hapus dosa ibu dia saat ni. Masya-Allah dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Nak tanya ya. Geno tu. Ya itu ni suami kita duk bahau. Bahau. Bahau tu umur Ustaz. Nak ni dia tak boleh. Ya. Kali tak, lepas tu dia bini dia tak ayat kita. Apa itu kita ayat dia kalau nak bini royak kita nak hilik istareh. Lepas tu ya tak royak pas kita boya kelek kita ayat tu yang nikah dua ni kita tak halal sampai mati boleh tak? Ya, kita bini tak halal.
Ya tak jadi bini tak halal yang nikah tu hak tok laki. Lepas tu tok laki yang nak nikah saat ni tak wajib kena minta izin kat bini. Kerana tok laki nak bini 2 3 4 saat ni hak tok laki sid kong suami. Cumanya kalau tok laki pergi minta izin ke bini hak tu sunat. Hak tu dia tak jadi balah. Tak, sebab kalau main nusuk-nusuk pasal ni, hak tu lah marinya. Tujuan apa? Satunya pilih duduk. Nah, bagi nafkah tak sama. Bini muda terbulan duduk, bini tua 2 hari je kelik. Kelik pun tidur, nera saja tak ada buat gapo sekarang. Nyanyo kalau gitu. Ya, betul. Kalau kita tak boleh dah lah. Tak ada. Ya. Cuma sobat ya lah. Ya, ada jalan lah kalau lah tok laki kita tak beri nafkah. Nah, ada jalan kita minta boleh jatuh pasal. Apa kali dia tak semaya tu tak apalah tak kita jatuh pasal. Tak ada gapo. Ya kita nak jatuh pasal saat ni bukan hati tak nafkah saja. Tak semaya tak ikut perintah Tuhan. Kacai duduk jadi suai jadi majar, boleh jatuh pasal. Ya. Tu lah orang perempuan. Nah, baiklah. Sebab itulah masalah gini ni sebenarnya sensitif sangatlah. Bolehnya kita ada orang tengah, juru bicara kita, orang tengah, orang hak juru kecek molek dah. Cari orang ngira tu lah. Nah, kalau nak bini 2 gak, mun cara baiklah. Mun nak bini 2 3 gak, mun bagi nafkah baiklah. Wi samalah. Kalau mu duduk 2 malam, 2 malam sore. Kalau 3 malam, 3 malam sore. Ya kena gitu. Kalau nak bini bukan kata bini 2 4 hak muda gak. Mengu-mengu tak kelik. Hak tua tu kelik jengok-jengok gi. Dosa dak kak. Dah, jalan sengit demo ni akhirat esok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Mak nak ayah jara je. Kena tu. Mak lah beranak sore tu. Apa ni bini sokmo. Beranak sokmo mak sebelah uge mak beranak. Masya-Allah, alhamdulillah ya. Ni awak Alfun mabruk. Banyak untuk laki wak zone kok mak ni. Mati nek uge ada 5 uge. Anak saat ni dah. Mati halau-halau. Masya-Allah. Tuhan jaga ya. Macam mata sokmo yo bini sokmo wak nyanyi kok mak ni. Gini dah, mama dia dah gini dah. Nek orang hak mati gidah tu mati kecil kan? Mati kecil umur 10 tahun. Nek orang tu duk tunggu mama di pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Akhirat esok anak kita ni orang tu duk tunggu. Malaikat tanya, "Buat apa anak-anak tak masuk syurga? Dak amo duk nanti mak amo tak mari lagi. Nanti nak syafaat kita." Mak ni ke ajak tok mak ada bela ni tak ada dah yang mati ni oyak banyak oleh dia. Ya. Tak ada dengar. Tak apa, masya-Allah. Kita sabar alhamdulillah. Tuhan ganti hak lain pula bagi. Lepas tu bukan dunia, akhirat Tuhan ganti dah tu duk nanti kita. Nah, mudah-mudahan kita minta bi mati kita dalam email, kita teguh ke email, tetap ke email kita, insya-Allah kita boleh jumpa dengan anak-anak kita. Nah, insya-Allah anak kita duk tunggu di pintu syurga tu lebih pada bidadari lagi. Rupa comelnya masya-Allah. Dah. Tu nak oyak tu ni. Sebab tu lah orang mati kecil saat ni, orang mati anak kecil jangan duk bimbang gapo. Sebab Tuhan bagi syafaat dia duk tunggu umi dia di pintu syurga. Malaikat suruh masuk tak masuk. Duk nanti umi dia. Umi yang tak mari lagi. Lepas ni orang masya-Allah. Lepas tu tok lelaki tu memanglah dia tanggung gilah. Apa dosa yang dia buat, apa adil tak adil. Kalau lah dia buat tak adil kepada bini dia, kalau lah bini dia tak jang juga jadi hutang. Kalau jadi hutang, sakut akhirat esok dia. Nah, Allahu Rabbi. Kesian orang puai dengar tak. Sebab tu lah orang puai tu. Nah, pilihlah tok lelaki mu saat ni tu, pilihlah. Jangan duk ambil semata-mata ambil. Jumpa waktu api ambil waktu tok lelaki. Nah, pakai suara sapak ambil waktu tok lelaki, pakai tali tekak rata tekak pun waktu tok lelaki juga. Mu pilih ke tok lelaki mu nak ambil. Tengok hak semaya beg, kita tengok kat sejik-sejik tu, hak rajin-rajin maya Jumaat tu. Ambil waktu tok lelaki lah tu. Nah gitu. Orang ni Allah ikut orang minta. Hak sedih sekalinya muallah. Nah, mu'allah molek baru dia masuk Islam kita. Tapi takut-takutnya mu'allah saat ni masuk dengan sebab nak menikah saja. Tak ada masuk dengan sebab kasih agama dak. Hak ning selerak tabak dia kok. Nak mucak. Masuk jawi. Tak apa kalau yang ngaji agama molek aku. 2 tahun dah duk ngaji agama ni. Kasih saya kepada Islam, nak masuk Islam. Tak apa, alhamdulillah hak ni molek. Kalau dia boleh masuk Islam hak demo ni dah. Lebih pada orang Islam asal lagi. Cara takwa dia tu. Tapi kalau masuk untuk nak bini saja, nak gimana dia akak? Siapa-siapa kita, hak nayu dah ni tak semaya bay juga berat. Tu marah ni. Dah nak oyak tu hak sungguh dia akak jadi hari ni. Alhamdulillah. ชอบติดตามวิทยุแชร์ให้แล้วค่ะอัลฮัมดุลิลละห์
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. ใช่ค่ะถูกต้องมากค่ะอุสตะอัลฮัมดุลิลละห์อามีนอัลฮัมดุลิลละห์ Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ดิฉันแท้งแล้ววันนี้อุสตะคุณหมอเอาเด็กออกแล้วAlhamdulillah, tak ada gapo lah. Itu cuba Tuhan dan juga kiralah saya doyak saat ni tu lah berapa hari dah kita gugur saat ni. Nah, kalau belum pada 81 hari itu darah lepas pada gugur saat ni tu darah istihadah, wajib kena semaya, wajib kena puasa. Nah, kalau lepas ada 81 hari itu dia panggil darah nifas. Tu tak wajib semaya, tak wajib puasa. Ustaz ni atas komen mula lagi tadi adik aku. Assalamualaikum Ustaz. Nah, marilah kita sama-sama bertaubat dan beristighfar, memohon keampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala bala dan penyakit akan dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Nik Fuad kita. Nah, penceramah bebas kita daripada Tok Jong dia akak. Nah, socon Nik kita ni dah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Fang Yu, jazakumullah. Kak Dah kata gapo? Assalamualaikum Ustaz. Selamat pagi. Nah, selamat berbuka, selamat berbual. Nah, lu ke rezeki. Nah, ขนาดไม่ได้เห็นหน้าแค่สัมผัสตอนที่อยู่ในท้องก็รักที่สุดแล้ว Oh, Masya Allah, memang lah. Sebab itulah anak kita dah nak oyak pada tok-tok lelaki semua. Kalau bini kita ngandung kita tek dia perut bini kita tu, lepas tu kita baca Quran we dengar. Kadang-kadang rabuk sampat anak kita duduk dalam kandungnya saat ni nak oyak. Nah, kadang-kadang kita duk baca Quran, ya duk dengar. Anak segala kita kecek, segala kita perbuatan kita di rumah tu anak kita tahu adik aku. Nah, sebab itulah boya duk dalam perut saat ni kita holo perut, holo tangan di perut ibu isteri kita saat ni, kita baca Quran. Nah, kadang-kadang tu berasa tangan dia, siku dia gah mari tapai dengan tangan kita. Cuba buat, saya duk buat semua. Jadi biasa itu sungguh dia kau. Kita jamah kita baca Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihha fid din wa 'allimhu ta'wil. Kadang-kadang kita baca Quran. Baca tak ada baca surah Yusuf lagi. Baca surah Fatihah aja. Nah, baca surah Fatihah. Kadang-kadang tangan je mari seluruh tek dengan tangan kita. Jadi ayah ni. Allah Masya Allah. Sebab itulah orang kalau bini dia ngandung, bini suka baca Quran, tok laki suka baca Quran, memelah anak dia tu baik Masya Allah sungguh. Nah, khuluquhul Quran tu baik dengan akhlak Quran, akhlak Nabi kita. Tapi dok orang kita masa dok ngandung masa ngandung tu mok ni joget lagu Hindustan. Alah, lagu lamyai tok lamyai macam-macam. Patut anak tu baik oleh gedah lah. Anak tu bunyi dontri mula tu baik tu. Anak joget dah pala. Sebab apa? Sebab mau ajajak kecil lagi ke. Sebab tu kita kena didik anak kita dengan Al-Quran. Baca Quran biar dengar, baca sejarah Nabi biar dengar. Insya-Allah ya tu baik mari masya-Allah. Allah ni kalau kita buat gini kok masya-Allah sungguhlah kita tu boleh tengok anak-anak kita anak soleh, anak solehah. Sebab tu hari ni duk tengok payah anak-anak kita nak boleh jadi TMS semaya apabila kita mati. Tak ada dia akak. Sedih sekali hari ni. Anak 45 ni, 7 8 9, 12 anak. Mak pak mati tak boleh sore habuk anak mayat-mayat atas mak pak dia. Allah sedihnya dengar. Nah, mak ni hasara mengaji. Nah, hatta gitu hatta gini, butai keliling pinggir, butai. Nak sara anak mengaji biar habis tu. Tapi mak pun tak reti juga atas akademik belakang, tak ada atas sore pun ngaji agama. Apabila kita tua nanti, tahu bahan taksim, tahu umur orang tua, suruh pakat cara. Masya Allah. Benar gini kita nak salah siapa dia? Salah dua-dua dia. Sebab tu kita nak didik anak tu dengan agama. Barulah sikit lagi kita meninggal dunia. Dia ni jadi takmir kita. Mani mayat tu dia, mani for kita. For anak-anak kita 45 ni 78 tu duk mani kita. Allah jiruh air dengan batin tah pala tu Allah muka ni lah duk jeling kaku hari tu wiku jadi budak yang jernih, budak yang baik. Jiruh tangan Allah, tangan ni lah duk piyak ambo hari tu. Ambo buat salah, tangan ni lah duk piyak ambo. Gosok tubuh dia Allah, tubuh ni lah duk dekat ambo. Gosok pinggir-pinggir ni lah, pinggir pohon dia ni lah jadi jambai ambo masa kecil-kecil ambo gitu. Allah menangis orang mani mak pok ke masa mak pok yang meninggal. Anak-anak mani sendiri. Lah ni dak upah belaka lah ni upah. Tak boleh mani diri lama jadi hatu raya oleh kaki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak mani mak pok ni takut jadi hatu raya oleh kaki. Anak pasal mana anak pasal ni? Ku tak reti kok. Dah gitu sebab tu kita didiklah agama. Anak kita jangan duk kacau lah.
Nah, mek lah, akademik mek lah nak ngaji dunia. Sebab tu lah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Mu nak senang dunia, mu kena mengaji. Wa man arada bil akhirah fa'alaihi bil ilmi. Mu nak senang akhirat, mu kena berilmu. Wa man aradahuma. Kalau nak senang dua-dua, fa'alaihi bil ilmi. Maka mu ngaji, mu belajar dengan ilmu. Ilmu apa? Nah, ilmu fardu'in, ilmu agama. Itu adik akak yang kita kena ambil maklumat bersama dah. Nah, mudah-mudahan kita ada kesedaran lah. Nah, kita hidup dunia ni dak. Sungguh, nah kita tu nak pergi akhirat belaka, tapi kena lepas dunia. Tapi ingatlah dunia tu jangan jadi, nah, yang sampai kita tu bawa kepada hubbud dunya wa karahiyatul maut. Takut dunia, kasih dunia, takut mati dia akak. Berat lu gini dia akak dah. Nah, insya-Allah. Itulah keadaan kata gapo, keadaan kata. Nah, kalau anak ni tak ada tengok muka lagi, duduk dalam perut, duduk gelepar riuh duduk dalam nunu, tapi kita tengok dia, kita kecek dia faham. Dia dengar kita kecek. Nah, anak duduk dalam perut tu kecek dengan ayah ibu dia faham dengar, dia reti dengar. Nah, kalau kita baca Quran banyak sekali, kuantop sana hak budak dalam perut sana. Kita baca Quran boleh dengar. Kadang-kadang gelepar. Kalau mak dia baca Quran tu gelepar susah. Rasa gugu gitu mak dia. Kerana geli duduk dalam, duduk gelepar dalam. Lepas tu kalau tengok dengan sangat Allah, wasa gapo? Wasa nangis amat kasihnya, sayangnya anak. Ni rahmat yang Tuhan ikat tali silaturrahim dengan anak dengan ibu. Sebab tu lah anak dengan ibu kalau pecah gimana pun, kalau duduk dekat dia berasa. Nah, dia panggil sendi ada, berasa. Oh ni berasa dekat dengan anakku ni, bahu biasa ni. Ya ada gitu dia agak. Assalamualaikum Ustaz. Kalau gugur jadi sekumpal darah, tidak jadi bentuk manusia, macam mana Ustaz? Kalau sekumpal darah saat ni tu, makna kata gugur belum pada 80 hari lah. Kalau gini, kalau gugur gini, dia panggil darah lepas pada gugur saat ni tu, dia panggil darah istihadah. Nah, wajib kena mani, wajib kena semaya, wajib kena puasa. Lepas pada tu darah saat ni tu, nah kita pergi tanah saja je lah. Nah, kalau ya darah saat ni tak kena kapal ke apa dah, pakai pergi tanah lah, pergi kamu. Tu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Salam Cak Kwan Din. Ai naik dak ni Bukit Tanah ni. Assalamualaikum Ustaz,เราท้อง3 เดือน ไปฝากท้องที่โรงพยาบาล หมอซาวแล้วบอกว่าไม่มีเด็ก มีแต่ถุง หมอบอกว่าหมอจำเป็นต้องขูดออก อยากรู้ว่าเลือดที่ออกหลังจากขูดออกขูดมดลูกแล้วนั้นเป็นเลือดนิฟะไหมหลังจากนั้นต้องทำอย่างไรUstaz? Terima kasih. Hak ni yang ngandung apa boleh? Ngandung ท้อง 3 เดือน ngandung 3 bulan tapi bomo kata tak ada benda dalam. Tak ada benda dalam, tak ada ngandung dak lah. Yang ngandung ni kena ada budak dalam. Tak gitu. Hak ni bomo kata gapo? Nah, ada jabe saja, tak ada budak. Kalau gini ya tak ada ngandung dak lah. Darah lepas tu memanglah bukan darah nifas dak lah. Walaupun 3 bulan pun kalau gitu dia panggil darah istihadah, darah nyakit. Nah, yang ngandung-ngandung kena ada bayi dalam lah, kena ada adik dalam. Tu bagi ngandung adik akak. Nah, kalau tak ada adik tak panggil ngandung, dia panggil nyakit lah. Tu memanglah tu jelas darah tu darah istihadah. Wajib kena semaya, wajib kena puasa. Lepas tu darah duk tubik tu tak wajib mani. Cumanya wajib dia basuh lah, basuh pas siap ambil air semaya. Setiap kali masuk waktu 5 waktu saya semaya dia buat gini lah. Nah, dia basuh, dia pakai cawak dia semaya. Baru masuk waktu lain dia pecah pula, dia basuh, dia semaya. Ambil semaya lah tu, jangan tak ambil semaya. Gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum ครับรับฟังอยู่บ้านปูยุทธบ้านปูยูตาใบบ้านปูยูตากใบครับปูยูตากใบboleh hadir dahตากใบเด้อตัว siapa yang tulis ตาใบtu jatuh กอไก่ใส่ก็ได้ความรู้มากเลยค่ะจากที่เราไม่เคยรู้ได้ความรู้เพิ่มค่ะอัลฮัมดุลิลละห์ semoga ilman munafi'an atau ilmin yuntafa'u bih. Nah, ilmu yang bermanfaat insyaallah. Nah, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz, ถ้ามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาแต่น้ำอสุจิไม่ออกต้องอาบน้ำวาญิบไหมการที่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเนี่ยถ้าไม่ออกน้ำถ้าไม่หลั่งน้ำเมื่อกี้สเปิร์มไม่ออกเมื่อกี้ก็คือมันอยู่ที่ฮาชาฟอห์นะครับถ้าคุณสามีทั้งหลายที่อวัยวะเพศของสามีนะมันจะมี2 ตอนด้วยกันพูดง่ายๆมี2 ตอนด้วยกันก็คือตอนหัวและก็ตอนท้ายตราบใดที่เรา
มีเพศสัมพันธ์หรือว่าตราบใดเมื่อเราจิเหมาะกับภรรยาเราแล้วเนี่ยเมื่อส่วนหัวของอวัยวะเพศของเราจมไปข้างในแล้วถ้ากรณีนี้ถึงแม้ว่าไม่หลั่งน้ำอสุจิคุณวาญิบต้องอาบน้ำวาญิบด้วยเพราะว่าคุณตกอยู่ในจานาบะห์แล้วkalau kita jimok dengan bini kita lepas pada takok tu tak nak urai banyak dah takok tu tak reti lagi saya kepala tengoklah nak we korek belaka dah kalau lepas pada hasyafah bahasa Arab panggil hasyafah iaitu takok kalau lepas pada takok walaupun tak tubik air mani pun wajib kena mani kerana hukum dia tu jadi junub dah mani dua-dua bini pun kena mani tok lelaki pun kena mani tetapi kalau tak lepas pada takok tu kalau tak lepas pada takok dia tak wajib kena mani kerana dia tak ada berjunub kali dia sebab tu hewat takok tu besok situ dia takok. Assalamualaikum Ustaz, darah macam mana darah macam mana darahnya dia tak kira darah macam mana pun kalau lagi gugur saat ni darah tubik lepas pada gugur anak saat ni tu kalau lah kita ngandung 80 hari baru ataupun belum 80 hari darah tu dia panggil darah istihadah tak kira darah macam mana pun dia panggil darah istihadah dan istihadah wajib kena sembahyang wajib kena puasa tapi tak wajib mani tapi kalau darah nifas hari dia puasa hari dia sembahyang tapi dah habis tu dia wajib kena mani tu dah ยินดีรับฟังครับอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเราไม่มาประจำเดือน1 เดือนเรากินยาได้ไหมนี่ก็สุดแล้วแต่นะครับถ้าไปคลินิกก็แล้วเนี่ยkalau adik kakak tak mari uzur dah golek ke kalau adik kakak tak mari uzur biasanya kalau pergi hospital kalau pergi klinik pun klinik dia akan bagi ubat mula-mula we makan ubat gapo ubat teh beranak tu lah kerana dia nak control dia nak membaiki hormon kita golek ke gitu lebih kurang adik kakak tapi kalau kita tak mari kita makan ubat untuk nak betul uzur kita tak ada masalah gapo lah golek ke kalau orang main uzur tak betul ni susah nak boleh anak adik kakak susah nak dapat bayi kita doa lagi lah insya-Allah. Tak ada gapo dah. Boleh kalau nak makan untuk nak ikhtiar usaha nak ubat penyakit kita dah. Dia mari uzur tak sepenuh tu, makna kata kita kurang sihat dah tu. Tubuh badan kita tu hormon kita tak padan, tak cukup. Assalamualaikum Ustaz. ถ้าสามีไม่รับผิดชอบถ้าสามีไม่รับผิดชอบของเมียหุกุมยังไงในเวลา8 เดือนช่วยตอบด้วยค่ะtu soalan tadi dah dia kata tok laki tak tunai nafkah tak tunai nafkah ada dua nafkah zahir nafkah batin nafkah zahir ni makan minum dia tempat tidur dia pakaian dia tu nafkah zahir nafkah batin ni cara ibadat dia cara takatir dia 8 bulan dah tanya balas mana tak ada jatuh gapo kalau tok laki tak tunai nafkah cumanya tok laki berdosa sebab tak tunai nafkah pas bini saat ni kalau lah tak rok tok bini kena pergi ngadu di tok email bini kena pergi cari orang tengah jadi hakim bini kena pergi ngadu ke tok qadi pergi ngadu di majlis lokak dia majlis ustaz tok laki hamba ni dak 8 bulan dah tak ada kelik-kelik ustaz hamba tak rak duduk dah sabar lepas sabar duk tunggu tak kelik-kelik ustaz selai dengan air balai gigat ikan bau kerana tak tahu ustaz 8 bulan dah ni ngadu gitu dak akak. Lepas tu majlis terima buku, majlis pun cari siasah. Tok laki kita tu duduk mana, nombor telefon dia berapa. Baru kita ngadu di majlis pun kira cara hubung dengan tok laki mari. Tanya tok laki mu balas mana holok pajai bini mu 8 bulan dah ni, tak ada sara nafkah, tak ada gitu, tak ada gini ni. Bini tok laki kata kita cerah dah dia. Tak ada gapo dah gitu. Cerah buat surat with dia lah senang. Tok laki kamu tak ada cerah. Amo bini amo situ. Kalau bini amo tak apa, panggil majlis panggil mari kecek balah mana. Panggil kecek sudah dah. Tanya bini balah mana ni, tok laki kata gini. Amo tak say dah. Tak roak dah kalau gini tak roak dah. Lalu gitu. Tak ada apa serah di majlis lah. Majlis nak jatuh pasah kat mana tu, bicara situ lah tengoknya. Kalau nak tanya jatuh semata-mata tak jatuh dia kok. Tak jatuh, malaikat tok laki cerah. Lepas tu kalau kita tak say kita kena pergi pasah lah. Fong rong dia panggil, pergi pasah. Ni berat ni tak? Tok lelaki penama bahasa ni tak? Orang ke penama tak tahulah. Allah Rabbi. Masa gawe kita tak nyanyi lah kecek manis sok mo. Baru boleh anak 2 kok. Masing-masing tidur dah. Mu hujung UK tu ku hujung Moran ni tidur. Masya-Allah. Nampak tu kita ni
Kadang-kadang bini ke jadi masalah. Klik kau bini pula. Ni tok lelaki. Bini pula masalah ni. Kadang-kadang bini tu tak berani nak jangok mana duduk tok lelaki kalau pergi kerja office ke Allah, jangoknya terik tang-tang pakai tu. Muka tu jak belilak dengan eyeshadow, dengan eyeliner, dengan mascara, tak tahu nak panggil lah aku. Biru merah nampak. Pia kelik pun mulah kamak. Liklah. Nak pergi kerja, tidur dengan tok lelaki. Kain hok pakai CAK bau tadi. Dak. Kalau baju hok dia pakai tu, tahu tak kucing, mapuh kucing. Bila nak bahagia duduklah tu dia agak. Dia kena tukar standard juga. Duk dengan tok lelaki tu biar dia romantik. Beli minyak bau hok madam-madam tu dak pakai, bau sedap tu. Baru jadi hidup rumah tangga, baru jadi baiti jannati. Ni kita nak muris sebelah tak boleh. Kadang-kadang masalah timur tu dua orang tu je tak lagi kat lain dah. Gigi dengan lidah dua tu je duk ketik gemarinya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Datuk Datuk Hid datang satu gapo Datuk datang Hid. Gapo ni? Datuk Hid datang satu masa saja, lepas itu hilang. Ya masalah haid saat ni kita kena faham dulu haid saat ni tak. Masalah haid orang perempuan saat ni tu dia ada 3 bahagian. Sekurang-kurang haid sehari semalam, pada golek haid tu 7 hari, sebanyak-banyak haid saat ni tu 15 hari. Jadi mari berapa hari kita hitung situlah. Lepas tu kena ingat kata setiap nak cuci di antara haid pertama dengan yang kedua, dia kena cuci 15 hari. Misalnya kalau kita mari haid 7 hari, kita mari haid 7 hari. Bila cukup 7 hari kita mandi ke apa siap. Lepas pada cuci kita bila lah. Hari yang ke-8 tu sehari. Bila boleh cukup 15 hari. Kalau cuci 15 hari, lepas pada 15 tu kalau mari pula darah, itu dibilai kepada darah haid. Haid yang kedua pula dah. Walau kita mari 7 hari pun. Ya duduk situ dah. Ya kena bilai situ. Tak mari haid bertinai-tinai, malaikat cuci 15 hari. Maksud dia gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. รับชมรายการวิทยุมัสยิดกลางยะลาชัดเจนมากครับที่บางโงซีนาชัดเจนมากครับญะซากุมุลลอฮ์ Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ที่ฟังอุสตะแล้วได้ความรู้ที่ได้รู้เรื่องตั้งครรภ์แต่บางคนที่ยังไม่รู้ขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะAlhamdulillah Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sama-sama. Betul Ustaz. Betul. Kat mana betul? Assalamualaikum Ustaz. ถูกต้องมากเลยค่ะญะซากิลละชอบมากค่ะญะซากุมุลลอฮุไครัน Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. ชอบฟังอุสตะบรรยายมากเลยจากพัทลุงชอบฟังอุสตะฟังแล้วสบายหูสบายใจ นะแต่ต้องรับความรู้ด้วยนะไม่ใช่ว่าฟังแล้วให้สบายหูสบายใจอย่างเดียวต้องรับความรู้แล้วก็ไปปฏิบัติด้วยอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมอุสตะชอบฟังอุสตะบรรยายbaiklah อัสสลามุอะลัยกุมอุสตะอะลัยกุมุสสลามทำนบชัดเจนอัลฮัมดุลิลลาฮ์ai banjir ke tak tu kat sana tu nampak banjir lah ni tak pakat-pakat jagalah pakat-pakat tolong saudara kita. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apakah hukum kalau kita jaga lebih daripada 2 tahun? Kita jaga lebih dari 2 tahun dengan cara lepas air mani itu. Air lepas air mani di luar. Tolong jelaskan. Tak ada kira 10 tahun, tak ada gapo lah. Yang masalah uzrun saat ni ada dalam kitab Qalbul Ummu yang ada sebut. Dalam kitab Qalbul Ummu ada sebut karangan Ibnu Bandar. Hak ustaz kumat kita, hak doktor kumat kita karang tu ada jelas dalam tu. Yang masalah tu hukum dia makruh lah. Kerana makruh saat ni kerana kita lucu daripada nikmat yang Nabi nak bagi ramai umat. Tapi kita tu tak ada arah kita nak perancangan keluarga kerana keleh kita tak gerak sangat dak. Nak setahun 2 orang bukan dia. Lepas nak kucing, kita nak sengai dulu 2 tahun seorang ke 3 tahun seorang, 4 tahun seorang pun kata gilah. Tu hukum dia tu makruh lah. Hukum dia makruh. InsyaAllah tak ada masalah apa. Berapa tahun pun tak ada gapo, tak ada kira. อยู่พังงาแต่ฟังตลอดเลยค่ะยิ่งวันศุกร์คอตุบะห์สุดยอดเลยค่ะอัลฮัมดุลิลละห์อัสสลามุอะลัยกุมอุสตาอยากทราบว่าคนที่ตัดรังไข่ทั้ง 2 ข้างหมอวินิจฉัยว่าประจำเดือนมา
ประจำเดือนไม่มาแล้วแต่อยู่ดีๆเลือดออกมาจะทราบว่าเลือดที่ออกมานั้นเราละหมาดได้ไหมคะ Terima kasih. Hak ni kena tanya doktor lah. Saya tak tahu hak ni masalah kerak modluk apa kerak rangkai. Kerak sarung telur tu saat ni tu baik saat ni. Tanya bomo lah. Saya tak pandai nak jawab hak ni. Tanya bomo tu kalau kerak rangkai saat ni tu uzur mari ke tak? Uzur mari ke tak? Tu tanya bomo. Saya tak tahu hak ni. Minta maaf lah. Tak jawab dah insya-Allah. Assalamualaikum ที่มาเลือดอิสติฮาดะห์สามารถปอซอได้ไหมอิสติฮาดะห์นี้ปอซอได้นะครับปอซอนี่เป็นวาญิบนะถ้ามาอิสติฮาดะห์เนี่ยอิสติฮาดะห์ก็คือเลือดที่มาจากโรคโรคร้ายโรคหนึ่งที่อยู่ในเส้นเลือดของเรา Kalau mari istihadah saat ni wajib kita kena semaya wajib kita kena puasa. Istihadah kerana istihadah tu darah nyakit darah fasad wajib kena semaya wajib kena puasa dah. Alhamdulillah ขอบคุณค่ะอัสตาอัลฮัมดุลิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมอัลฮัมดุลิลลาห์ชัดเจนค่ะญะซากุมุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมอัสตาsetelah kita lahir beberapa hari boleh solat dan bagaimanakah cara niat mandinya terima kasih alhamdulillah ya assalamualaikum salam ya silakan tak tanya ya silakan nak cucu ni kata doa saya gapo natu cucu Natu cucu. Bahasa mana natu cucu tu? Cucu kita bini. Lepas tu jatuh doa semaya dengan dia. Jadi cucu kita laki-laki, bin dia lepas tu cucu kita bini dengan perempuan. Lepas tu perempuan tu saat ni tu dengan kita tu jatuh doa semaya. Ngatok chair. Insya-Allah dah. Tu cucu cucik dah. Ni masalah nasab adik akak dah. Ni saya tanda ayah dah. Saya nak beritahu email jawab. Saya tak mahir juga bab-bab ni takut salah adik akak dak. Tahu sikit-sikitnya tak boleh royak. Ni menantu cucu kita. Saya tulis dulu sini. Dengan tok chair dia tu batal ada ismayen. Tu adik kakak hok boleh jawab marilah. Kita baca adik kakak nak jawab tu. Insya-Allah. Lepas tu adik kakak tanya saat ni tu, cara mani dia tu balas mano. Mani gapo? Nak mani akad hadah nifah tu ke? Ya kerana salam ustaz, Waalaikumsalam, setelah kita lahir beberapa hari, boleh solat. Kita beranak dah saat ni, darah tu habis, kering darah dia saat ni. Kerana darah nifas saat ni sekurang-kurang satu lahzah, satu saat, satu second, satu winati. Pada roliknya darah istihadah, darah nifas saat ni pada roliknya 40 hari dan sebanyak-banyak nifasnya 60 hari. Jadi dia kita habis dah darah saat ni dak. Dia kita habis dah darah saat ni, kita nak mani nak niat balas mano? Tanya. Nak mani akad hadas nifas. Nawaitu rafa'al hadasin nifasi lillahi ta'ala. Saja aku bersuci dari hadas nifas. Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Niat gitu. Mani sepengah mani wajib tu lah. Mani tular je tu. Sepengah mani wajib tu lah. Saja aku mengakad hadas nifas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tak kena buh 4 rakaat adik akak. Aduh ni. Nawaitu rafa'al hadasi raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku mani akad hadas nifas 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tok tua suka duduk luar dengan adik kau. Hai, buh rakaat pok mana dalam jamai duk mani tak? Tu dia tu cara mani dia tak ada payah gapo dah. Aku mengakad hadas nifas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tu lebih kurang insya-Allah adik kakak dah. Tak ada payah gapo. Assalamualaikum Ustaz. ตอนนี้กำลังฟังอยู่จากพัทลุงอัลฮัมดุลิลละห์ฟังอุสตาแล้วได้ความรู้มากมายเลยอัลฮัมดุลิลละห์ญะซากุมุลลอฮ์สลามุอะลัยกุมอุสตาถ้าหากว่าสามีพูดกับภรรยาว่าเธอไปหาผัวใหม่แล้วฉันจะหย่าเธอเลยhukumมันคืออย่างไรคะyou tak ada cerai lagi mungkin cari tok laki barulah pas aku nak cerai mung pas aku nak cerai nak saja tak ada cerai kali. Tu you nak murih, tok laki nak murih lah tu. Tok laki nak murih tu sebab tu kita kena pernibat molek tok laki kita. Tu you kata tu pracut dia tu, tapi kelimah tu you tak ada niat gapo. You panggil lafaz kinayah tu bukan lafaz soreh.
Kalau you kata gini tak leh engkau. Mungkin cari tok laki lain. Aku curah mau hari ni. Aku curah mau hari ni. Aku curah dah mau hari ni. Hak tu rebok jatuh sungguh tu. Hak ni mungkin cari laki lain paku nak cerah. Paku nak cerah. Tak ada cerah kali.แล้วฉันจะหย่ากับเธอแล้วฉันจะไม่ได้หย่านะก็ยังไม่แหละนะตัวgitu lebih kurang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อมาอีกครั้งในภายหลังนะคะขอบคุณค่ะ kita timur salah kita timur tali ya tak jawab mari ya susah ha senyap sama senyap nah kita timur hak lain pula. Assalamualaikum Ustaz จะถามว่าที่บ้านเปิดร้านค้าจะทราบว่าเราขายบุหรี่เงินที่ขายบุหรี่นั้นฮารอมไหมrokok ni dia panggil sumber yang tak halal dia kok dak. Rokok ni fatwa dulu tu adalah makruh dia. Tapi akhir-akhir ni duk tengok rokok saat ni tu banyak bahaya dia kok. Kalau gemah pita kalau nyakit jatuh nyakit apa mau tanya, "Suburi mai lung." บุหรี่เป็นขนมเลยแหละไม่น่าล่ะโรคนี้ya kekeh lu dah sebab rokok saat ni tu setengah ulama dulu kata makruh tapi ulama ke belakangnya fatwa Syekhul Islam pun kata haram hari ni kerana banyak sangat di antaranya campur dengan lemak babi campur dengan arak ni memang dah ada akak tak usah duk jual lah rokok takut jual tu sudah kita pergi bunuh orang tang om pulaฆ่าคนทางอ้อมtak usah duk kacau lah jual muka lain dia akak. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak balik ni. Apa pula nak bomo gapo pula tu? Ya, ni saksi ni dak saya nak mungkin tanya soalan nak tanya masalah saya ni nak. Ya hari ni ustaz. Yo tu telefon pribadi saya dah tak saya tanya dari rekan ni punah rekan habis. Allah. Nah, nanti tanya mata lagi telefon pribadi saya dah. Telefon pribadi saya. InsyaAllah. Nah, kerana kita duk kecek bat lain tak. Tak usah campur masuk dalam ni. Nanti telefon pribadi. Ataupun sudah rancangan ni telefon mari kita lagi. Nah, insyaAllah ya. Assalamualaikum. Ya. Ya, Ustaz. Ustaz jelas tu. Alhamdulillah. Orang tak terkabat. Jelas cara-cara tu. Mikir je lah. Bakat ringan-ringan. Ustaz jelas semua. Lama dah mok duk dengar ni sebab dah tak habis uzur dah mok deh. Tak dengar sampai lagi atik. Ya tak. Alhamdulillah ini dia panas tak ni dah lima kali ni. Jemur tadi turun hujan. Ya. Baik dah. Baik mok dah sihat dah mok dah. Ya sihat dah. Ya baik dah. Alhamdulillah ni mok mahir kita. ถ้าเมียเล่นด้วยการอมนกเขา sudah kerja dah tanya siapakah makan ais kering ni kan no gitu lalu ni sami tong mani junuk mai ya royak dah kalau masuk dalam hasyafah dalam farak sat ni lepas pada hasyafah lepas tu masuk dalam mulut tak ada masuk dalam hasyafah masuk dalam farak dah tak ada gapo kalau tak terbit mani tak kena mani junuk dia kok dah hai tanya selo-selo lah kek weh ketah dah ni. Boleh tanya-tanya belakang ni. Assalamualaikum Ustaz. ฟังชัดค่ะJazakallah สระบุรีชัดเจนค่ะอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไม่ออกน้ำก็ไม่ต้องอาบ นี่ได้มาตัวjawab wih dah ni. Terima kasih. อ่านกุรอานในโทรศัพท์ได้บุญไหมได้ครับเพียงแต่ว่าการที่จับกุรอานกับจับโทรศัพท์จับกุรอานที่ได้จับกุรอานอย่างเดียวนี่ได้บุญอยู่แล้วจับกุรอานอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้อ่านจับอย่างเดียวนี่ได้บุญแล้วแต่ถ้าจับกุรอานแล้วก็อ่านอีกก็ได้บุญอีกแต่ถ้าจับในโทรศัพท์ก็อ่านแล้วได้บุญเหมือนกันอัลฮัมดุลิลละห์ boleh pahala juga alhamdulillah ni tak balik bahasa ni kena kita tanya Fok balik bahasa ni lah dia kau ไปตามสำนักเปลี่ยนภาษา alhamdulillah assalamualaikum Ustaz ขอถามค่ะซากาตการขายค่ะต่ำสุดปีนี้เท่าไหร่คะzakat ni kita nak hitung nak tahu agama dia kat saya pun tak ada masa tengok agama hari ni banyak mana zakat saat ni tak kira lah zakat nego zakat harta benda zakat semua zakat saat ni
Nah, nak tahu jawab dia kena tahu harga emas banyak mana. Nah, dan kita boleh tahu harga emas kalau kita baru tubik nisab dia banyak mana. Nah, insya-Allah nanti kita kecek semulalah masalah nisab zakat saat ni tu. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. ประจำเดือนมานิดเดียววนวันapa ni ประจำเดือนมานิดเดียววันแรกวันที่2ที่3ไม่มาต่อวันที่2วันที่3ไม่มาวันอื่นมาอีกhukumว่าอย่างไรอันนี้ kena tengok mari apa hari dalam masa dia apa hari tu kena tengok. Ya nak tanya soalan ni tak boleh jawab dia kak tu sebab kita kena tanya dulu. Mari berapa hari berhenti berapa hari, mari pulak berapa hari dalam masa berapa kita biasa mari berapa hari. Banyak kara nak tanya dia kak nah. Insya-Allah. Syafang rekan Ustaz Mak. Nah, dapat ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. ชัดเจนค่ะฟังจากกรุงเทพอัลฮัมดุลิลละห์จะถามอุสตะเลือดมา1วันพอวันที่2วันที่3ไม่มีเลือดวันที่4เราก็ละหมาดได้ไหมอุสตะก็ต้องดูว่าเราปกติจะมาประจำเดือนกี่วันก็ต้องถามอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวจะพยายามตอบในแชทส่วนตัวนะเรื่องนี้อินชาอัลลอฮ์อุสตะ kalau kita kalau kita gapo ni tak faham bahasa tulis tu tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Duk halo dua halo apa tu tu? Ya. Ya, ada gapo tu ha? Lepas ni nak tanya ada orang kata kalau kita ngaji Quran ke, tak ada maksud dia tu tak ada pahala dia kata. Geno? Orang ngaji Quran, baca Quran, lepas tu tak tahu maksud dia. Tak. Nabi jelas dalam hadis Quran ni kita baca tak reti pun boleh pahala dah. Lepas tu alif lam mim tu bukan 3 pahala, 30 pahala. Baca saja tak reti pas sekarang tu. Tu Quran Quran ni bukan biasa. Nah, jadi demo duk kata tu demo kata, nah bukan Nabi kata, bukan sahabat kata, bukan ulama kata. Demo kata gila. Tapi Quran ni walaupun kita baca tak reti makna dia, kita baca saja-saja boleh pahala. Tak? Baca kulhu 3 kali khotem. Kul huwallahu ahad hingga sampai akhir, ulang 3 kali kulhu saat ni, pahala sama dengan kita khotem Quran 1 kali. Allah masya-Allah Quran. Besarnya pahala. Tapi bodok kata lain habis tak baca tu. Orang haduk kata tu dia tak biasa baca Quran bukan gapo dak. Bawa lek halu, masuk jalan setan halu. Tak. Kena tahta dah lah gitu kak. InsyaAllah itu baiklah. Saya nak hubung dengan yang mulia Tuan Imam kita. Nah, mudah-mudahan apa saja yang saya kongsi hari ni, kita boleh, saya ada satu soalan lah yang nak tanya Tuan Imam kita. Nah, untuk Tuan Imam kita boleh beri penjelasan sebentar lagi. Nah, mudah-mudahan kita boleh ikut bersamalah. Nah, sikit sebanyak di antaranya hal-hal yang kita beri penjelasan hari ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar Tuan Imam kita? Baik. Alhamdulillah. Lama ketinggalan tu. Ya. Lama benar. Ya. Boleh kerana keuzur gatik ni. Ya. Silakan. Boleh dah cakap ni. Ya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada sidang pendengar, sidang penonton, juga kepada ibu ayah dan saudara-saudari kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala Allah Ta'ala ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in azim. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11, begitu juga dalam surah Al-Qasas ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul muhsidin. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 222, qala Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itulah
Dan sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Kepada kaum muslimin muslimat yang saya hormati, hari ini hari Jumaat, maka tiba hari Jumaat ni selalulah kita banyak mengingatkan diri kita kepada Allah dengan melalui kita buat taat dan amal ibadat sebanyak boleh. Kerana kita selalulah duk dengar, boleh kata seluruh alim ulama, ustaz-ustaz mari duk kecek masalah akhir zaman. Hari ni akhir zaman selalulah kita kena ingat. Sebab akhir zaman sekarang ni Allah Ta'ala tunjuk berbagai-bagai malapetaka. Lebih-lebih lagi hari ni tak usah tengok jauh lah, kita tengok dekat-dekat. Hari ni kita tengok boh ni lama tak mari, pas marilah ni. Pas kita tengok dalam bandar jalan hari ni banyak sekali lah. Dan banyak sekali, lebih-lebih lagi hari ni orang yang kena banjir, orang yang tak kena. Sebegitu kita ni kena adalah sifat murah hati. Sebagaimana hak kita baca tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul muhsidin. Maknanya artinya kita suruh buat baik sebagaimana Allah Ta'ala buat baik kepada kita ni. Suruh kita buat baik, artinya kalau tak boleh buat baik pun kita kesian kalau apa dah. Mana memang di zaman COVID-19 ni sebagai kali yang kedua yang data begitu kuat, baik di Eropah, baik di Amerika, baik di Asia sendiri hari ni tu kedatangan yang pelik-pelik lah. Dan sebab tu kita sendiri ni pakak-pakak jaga, pakak-pakak beringat sebagaimana hari ni pihak Menteri Kesihatan dan Cuk Lah sendiri wayak dalam YouTube untuk nak beritahu kepada adik kakak kita supaya kita duduk dalam beringat. Sebab apa kawasan kita ni tak datang mari lagi. Baru duduk mari, duduk sekat di Segoro dan duduk sekat di Malaysia ni, di Kelantan ni. Sebab itulah kita hari ni kena pakak-pakak jaga dan lebih-lebih lagi jaga daripada orang-orang tu baik masuk. Kita orang-orang tu baik masuk ni takut bawa penyakit virus corona tu masuk, mari dia berjangkit lah. Sebab tu di antaranya wa ahsin kama ahsanallah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Selalulah kita buat baik sebagaimana Allah Ta'ala buat baik kepada kita. Tuhan buat baik kepada kita, Tuhan beri nikmat kepada kita ni sangat banyak. Senang dalam hidup, umur panjang dan boleh ke mana-mana saja pada diri kita dah. Sebab tu dalam kehidupan kita selalulah kita murah hati, suka tolong orang. Sebab apa? Orang yang Tuhan mudah pada kita tolong orang, barulah Tuhan tolong kita. Wala tabril fasada fil ard, janganlah kita buat kerosakan di atas bumi Tuhan ni. Jangan kita buat. Dan baik dengan perkataan, perbuatan, lebih-lebih lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat taat, buat amal soleh ni selalulah kita jangan tinggal, jangan abai supaya kita tidak termasuk orang yang fasik. Dan kerana innallaha la yuhibbul muhsidin, Allah Ta'ala tak suka dan tak cinta kepada orang-orang yang buat kerosakan. Inilah kepada sidang pendengar, selalulah kita ingat dalam kehidupan kita hari-hari ni kita akan bertemu dengan mati. Sebab mati kita nak klik baik, nak klik naik ke atas bumi, nak buat amal ibadat semula tak boleh dah. Itulah Allah cerita juga kepada kita, innallaha la yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada orang yang bertaubat. Artinya orang bersih pada dalaman, suci bersih dalaman, wal mutatahhirin dan luaran. Artinya kita kena jagalah dalam kehidupan kita. Dunia sosial sekarang lah ni, orang yang ada motor, ada kereta, kena jaga. Dan sebab apa ramai juga lagi orang yang tak ada motor, orang yang tak ada kereta. Tapi zaman sekarang ni zaman motor, zaman kereta murah, motor murah. Banyaklah. Dan kereta banyak, motor. Sebab tu dalam perjalanan kita kena jaga. Jangan nak buat derah semata, jalan tak derah kita pergi derah. Inilah jadi dia yang pelaga dah jadi rusak lah sama kita. Dan masa mata sama kita apa kena buat duit pula, kena duk bayar tu bayar ni.
Sebagaimana yang kita dah tengok sehari dua hari ni, banyak orang-orang kita ada kereta, ada apa, bawa yang lalu dalam air dia berderah. Bong, air dia mengecik masuk dalam rumah orang, dalam berapa ni. Inilah benar-benar orang sekat belakang dah, tak boleh berjalan masuk, kita pergi jalan masuk. Inilah kita tak jaga, tak tahu hak kita, hak orang, hak kita. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok di jalan ni, jalan sungai petani ni. Ya, lihat belakang kedalaman ni kan, daripada getak hitam ni. Dia sekat dah tak siwi lalu, takut kereta tu derah, takut getak gapo, takut utuh kerana air penuh dah sekarang lah ni. Sebab tu kita kena jaga. Sebab apa banyak hari ni ulit-alik nak tengok air, nak berapa, masuk ke kereta penuh, tak ada jaga. Masing-masing tak beringat. Sebab tu bukanlah sekadar kita pergi mari saja, bahkan kita kena jaga cok mutu, cok kereta, kena jaga menghormati. Kita jaga hak-hak orang ni satu pahala besar dah. Sebab ni dah dalam hidup kita ni, kita kena jaga hak orang, hak kita. Jangan awak sedap sesuka hati kita. Kita nak buat lagu mana, hak kita dak, ya hak orang ada. Ya kita kena faham hak orang ratik, barulah kita hidup selama. Kalau kita duk faham hak kita belaka, pelagalah. Inilah Allah Ta'ala cerita kepada kita supaya kita hari ini kita kena ingat katanya la darara wa la dirar. Kita jangan membahayakan diri kita dan jangan membahayakan orang lain. Ni kita kena jaga belakalah. Dan jaga dalam hidup kita ni, baik cok motor, cok kereta kena jaga. Selain pada tu pun kita kena jaga masalah virus COVID-19 hari ni. Sebagai kali yang kedua pun pakak-pakak beringat dan pakak-pakak jaga jangan tumpah telopai mulut tu, dan selalulah kita jangan berasa suka hati kita. Dia mari kali yang kedua ni bunyi duk royak di Itali, di Jerman, di Belanda sekarang lah ni data ni kuat pada tu. Hatta Malaysia sendiri pun begitu juga, data kuat mari. Tapi kita ni tak berasa takut apa lagi. Kerana kita tak datang. Maka kalau malis seorang, dua orang, tiga orang, barulah kita beringat apa dia mari dah. Dan al-ja'lu nafsi fil iqalah, jaga ke diri kita dalam jadikan diri kita dalam jaga. Maknanya kita jadikan diri kita ni, jaga ke diri kita ni di dalam jaga pelera. Sebab apa? Dia yang mari dah payah kita nak berobat dah. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Dan berobat dan beringat lebih baik daripada kita berobat. Inilah dalam kehidupan ni kita kena mikirlah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita ni akan suruh kita banyak mengambil pengalaman, ambil tahu lebih-lebih lagi. Kita dalam hidup ni kita tahu, dia panggil dunia muamalah, dunia sosial sekarang lah ni tu. Dia banyak berdoa. Motor banyak, kereta banyak, dia akan jadilah jadi pergaduhan, jadi perkelikohan, jadi pelagak, jadi balah. Sebab apa? Kita kebanyakan orang kita ni orang muda-muda ni, dia pakai arum, pakai emosi ni, dia guna arum dia guna nafsu dia. Sebab dia tak mikir hak orang, hak kita. Sebab tu kita orang Islam ni bukanlah sekadar kita ngaji fiqh saja, bukanlah sekadar kita ngaji tauhid saja. Kita kena mendalami akhlak. Akhlak ni penting sekali. Orang yang bukan Islam yang nak tengok PA perangai kita. Kalau PA perangai kita molek barulah ya. Tapi hari ni orang-orang yang masuk Islam bukan yang tengok orang Islam dak. Dia tahu dah kata orang Islam tak pakai peraturan Islam. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala turun Quran ni suruh kita pakai Islam. Suruh pakai peraturan dalam hidup kita. Kalau kita pakai peraturan Quran wayak, kita akan selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Bukan segala selamat di akhirat saja. Dunia ni kita selamat. Sebab itulah hari ni kalau kita tengok orang-orang mu'allaf, orang yang mengaji tinggi-tinggi, yang bijak hari ni, dia mulai kaji, main ngaji, baca Quran. Sebab tu Quran ni dia suruh kita banyakkan baca, lebih-lebih lagi undang-undang yang ada di dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Nisa ni banyak undang-undang yang cerita kepada kita supaya benar-benar kita ambil perhatian dan boleh buat peraturan dalam hidup kita. Sebab apa? Mukjizat yang besar yang sampai ke hari kiamat ia dalam Quran lah ni. Sebab itulah Quran ni selalulah kita membaca dan kita memahami makna dia. Boleh kita menghayati makna dia.
Bukanlah sekadar kita hari ni baca saja tak faham makna, rugi juga. Boleh pahala lah, boleh tak rugi, jadi boleh pahala, tetapi yang kita naknya, kita baca Quran, kita faham, kita reti. Maka mana kalau kita reti, kita boleh pakai. Inilah Quran mari beri kepada kita ni supaya kita mari ulat alik, mari duk baca, mari hafal, supaya boleh kita menjalan, supaya nak jadi kita supaya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pak kita ni banyak main duk ngaji dah akhlak Rasulullah, duk waya akhlak Rasulullah, tetapi kita tak pakai. Ngaji saja yang dipanggil saja, tapi kita tak ada tatbik. Sebab itulah siapa masa dah dunia akhir hari ni, dunia yang akhir zaman yang kita duk bunyi duk sebut ni, selalulah kita kena jaga. Kita kena pakai jaga, kena pakai beringat. Lebih-lebih lagi dunia sekarang lah ni dunia yang banyak fitnah. Berbagai-bagai fitnah. Fitnah dalam kita hari ni, dalam cari makan, fitnah dalam peniaga, fitnah dalam pengaji, fitnah dalam politik, fitnah dalam orang panggil berbagai-bagai fitnah lah. Ya, kalau kita panggil fitnah dalam politik, fitnah dalam ekonomi, fitnah dalam tarbiyah, tu banyaklah hari ni uji Allah Subhanahu Wa Taala nak uji tengok kata kita ni orang sabar ke tak, sebagaimana Allah firman wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ja'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal amwarat wa basyiris sabirin. Allah nak tengok kata kita ni orang sabar ke tak sabar. Ni orang yang guna pandai, orang yang jaga pandai ialah orang sabar. Sebab apa orang sabar ni? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang sabar. Inilah sebagai rekas yang kita ambil ambil nasihat ataupun dapat tausiah sikit sebanyak daripada sama kita ni untuk menjadi pengalaman kepada kita. Lepas tu kita nak sambung sikit berkenaan dengan yang tanya kata habis Hasmaya ke tak dengan natu cucu tu. Ya. Natu cucu. Jadi hari ni manakala natu kita pun habis, natu anak kita, anak cucu kita, natu anak kita, natu cucu kita, natu cicit kita hari ni dia tak habis serupa. Ya serupa turun ke bawah hingga akhir turun ke bawah dia tak habis. Ya serupa kita nak ambil tak boleh dah lah. Natu anak kita, natu cucu kita, natu cicit kita, natu cicak kita tak boleh ambil dah. Itulah sebagai rekah dia. Kisah tu ya deh. Ya, alhamdulillah. Rasanya cukuplah setakat ni dulu, dan insya-Allah kita akan bertemu lain. Oleh kerana hari ni untuk kesihatan kurang, sebegitu cukuplah setakat ni dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada yang berbahagia Al-Mukarram Syekh Ustaz Haji Muhammad Amin bin Haji Niksuf, beliau selaku yang mulia Tuan Imam Masjid Jami' Raudatul Jannah Jalah. Alhamdulillah, lama ketinggalan tak. Jadi cukuplah hari ni. Sekiranya kalau ada kasar bahasa saya sampai hari ni tu, saya minta maaf jugalah, kerana gitulah kecek banyak, kerok banyak masa dia ada hari ni. Jadi komen-komen yang ada lagi, soalan-soalan yang ada lagi saya ikut di dalam chat peribadi lah, dalam jaringan soalan peribadi. InsyaAllah saya akan hantar lagi lah maklumat-maklumat semuanya, kerana masa kita terhad, masa kita tidak ada lagi untuk memberi maklumat pada sidang pendengar sidang penuntut sekalian. InsyaAllah cukup dulu hari ini, dan mudah-mudahan apa sahaja yang kita dengar hari ini, kita boleh manfaat bersama. Dan juga yang pentingnya kita tadi berkaitan dengan masalah sakut paut dengan keguguran. Jadi insya-Allah hukum dia gitulah saya bijak tadi tu. Kalaulah kita gugur, kita mengandung belum lagi 81 hari, kita gugur, maka darah lepas pada gugur tu dia panggil darah istihadah, darah penyakit. Dan darah istihadah saat ni wajib kita semaya, wajib kena puasa. Kalau lah lepas pada 81 hari kita gugur, itu dibangsa kepada darah nifas. Darah nifas ni kita tak boleh semaya, kita tak boleh puasa. Kena habis dulu darah tu, barulah kita boleh mani. Lepas tu adik kakak tanya, apa beza di antaranya mani akad hadah nifas dan juga akad hadah gapo saat ni dia tanya, saya tilak baca saat ni tu. Apakah perbezaan di antara
Nah, mani akad hadah wiladah dengan hadah nifah. Jadi wiladah ni sebab beranak. Nah, lepas tu nifah ni darah lepas beranak. Jadi dua-dua tu kita himpun boleh kita mani. Nah, aku mani akad janabah. Saja aku mani hadah besar. Nah, kerana Allah Ta'ala, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi dia panggil janabah belaka dua-dua tu. Nah, panggil janabah belaka, hadah besar belaka. Nah, insya-Allah cukup dulu hari ni. Kalau gitu kita jumpa pula minggu depan, kita kecek pula bab tayamum dia kakak. Nah, bab tayamum ni ramai sagi dia kakak dia tanya lebih kurang tu. Nah, supaya kita boleh beramal. Dan juga lepas bab tayamum ni kita masuk bab semayah dulu dah. Insya-Allah mukadimah nak semayah ni 2 bulan dah kakak kita mukadimah. Kerana benda-benda nak boleh pada kita semayah tu banyak perkara kita kena cedek dah. Insya-Allah cukup dulu hari ni dengan khilafah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisalil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari